Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita berpeluang bersama dengan Dr. Saifuddin Muhammad Rasib untuk menjawab beberapa soalan yang selalu melengui umat Islam. Siapa sebenarnya Dr. Saifuddin? Dr. Saifuddin berasal dari MUA, pendidikan di sekolah hingga menyambung ke UPM Sarawak, diploma sains pertanian, juga diploma bahasa Arab di Islamabad, Pakistan, BA Honours dalam Usuluddin di International University Islamabad, Pakistan, MA Usuluddin UIA, PhD Usuluddin di UIA. Oh, banyak doktor punya experience ni. Kerjaya doktor, mantan assistant professor di UIAM, associate consultant di Camp Gemilang. Doktor juga menulis beberapa buku, antaranya Perbandingan Agama, Bersamaan Bible dan Al-Quran, Tetapi Ajaran Gereja Berlainan, dan juga Membongkar Mukjizat Saintifik Al-Quran. Biasanya kita mempunyai masalah untuk menjawab beberapa soalan yang dikemukakan oleh mereka-mereka yang belum Islam. So antaranya adalah tentang Nabi Muhammad. Banyak soalan yang menyatakan Nabi Muhammad seorang ketua perang. Nabi Muhammad berperang, sedangkan Jesus Prince of Peace, beliau tidak berperang. Jesus dalam Bible menceritakan tentang kasih sayang. Boleh doktor terangkan sikit bagaimana untuk kita orang untuk menjawab soalan begini? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la adwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada Tuan Jarrah sebagai moderator atau pengerusi majlis malam ni, sedang pendengar, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Beberapa persoalan yang biasa dikemukakan oleh kelompok Melayu murtad ataupun mereka yang cuba untuk menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam, di kalangan orientalis ataupun musuh-musuh Islam, antaranya ialah persoalan Nabi Muhammad diutuskan sebagai pembunuh. Nabi Muhammad diutuskan untuk membunuh orang kafir. Ada beberapa hadis ayat Quran yang biasa digunakan oleh mereka, ialah hadisnya Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia hinggalah mereka mengucap la ilaha illallah. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa Nabi Muhammad diperintahkan untuk membunuh orang-orang kafir. Dan inilah yang menggalakkan ataupun menjadi penyebab berlakunya keganasan ataupun yang digambarkan bahawa Islam sebagai agama yang mengalahkan terorisme, keganasan. Sedangkan Jesus mengajak manusia kepada kedamaian. Jadi kalau kita nak cari pengikut, siapakah yang kita nak ikut? Orang yang mengajar peperangan, pembunuhan seperti Muhammad, ataupun orang yang mengajak kepada kedamaian seperti Jesus. Ya, mereka memetik beberapa ayat dalam Bible, antara yang menyatakan bahawa my commandment is love one another just as I love you. Ini tercatat dalam John chapter yang ke-15 ayat yang ke-12. Ini perintahku, iaitu supaya kamu saling mengasihi antara satu sama lain seperti mana aku mengasihi kamu. Dan orang Kristian menggunakan ayat ini sebagai dalil yang kuat bahawa Jesus adalah menggalakkan manusia, mengajak manusia kepada kedamaian, keamanan, sedangkan Nabi Muhammad mengajak kepada keganasan, peperangan. Bagaimana menjawab, menyanggah permasalahan ini?
Pertama sekali perlu kita lihat asbabul wurud hadis ataupun asbab wurudul hadis ataupun asbab nuzul Quran, ya. Dalam kita membicarakan mana ayat Al-Quran ataupun hadis, kita kena melihat sebab di mana Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia hinggalah mereka mengucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam waktu perang. Ini perangilah semua mereka yang memerangi kamu. Demikian juga apa yang diulas oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Hadis ini disebutkan umirtu an uqatilan nasa. Perkataan an-nas itu ada alif lam di hadapan nas. Bermaksud ia bukan nakirah, dia spesifik. Contohnya bila saya sebutkan contohnya, I'm looking for the book. Aku mencari buku. Spesifik buku yang tertentu yang kita cari. Bukan book, general book. So bila Rasulullah sebutkan umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk membunuh manusia, Dr. Yusuf Qardawi dalam buku beliau Fiqhul Jihad menyatakan bahawa perkataan an-nas ini disebutkan secara khusus, secara spesifik, yakni ditujukan kepada orang musyrikin yang telah pun menindas dan menzalimi umat Islam, kaum muslimin yang berada di Mekah. Oleh itu maksud hadis ini ialah perangilah semua musyrikin yang telah memerangi kamu. Dan perkara ini dikuatkan lagi dengan beberapa ayat Quran. Kita lihat perkara yang pertama tadi, lihat asbab wurud hadis, ya. Ayat Quran juga menjelaskan bahawa perangilah kerana kamu diperangi. Kita perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 39 hingga ayat 40. Di mana Allah SWT berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan untuk kamu berperang bagi orang-orang yang telah pun diperangi, kerana sungguhnya mereka telah pun dianiaya. Daripada sini kita lihat bahawa Allah SWT mengizinkan umat Islam untuk berperang lantaran umat Islam diperangi. So poin yang kedua saya nak tekankan ialah bahawa Nabi Muhammad mengajak umat Islam berperang kerana mereka diperangi. Dan kita boleh juga lihat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-13, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Maka mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merosakkan sumpah janji mereka? Ya, ini berlaku kepada orang Yahudi yang telah melakukan janji setia ataupun berlakunya piagam Madinah di antara umat Islam dan orang Yahudi di Madinah supaya bekerjasama untuk mempertahankan Madinah dan juga menjaga kehormatan masing-masing. Tetapi mereka telah mencaburi kehormatan ini. Mungkin kita akan jelaskan nanti beberapa contoh bagaimana berlakunya pencabulan ini hingga umat Islam dan Nabi Muhammad dan umat Islam memerangi mereka. Persoalan yang timbul di sini ialah bahawa berlakunya peperangan umat Islam dengan orang kafir Quraisy kerana apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu sendiri memerangi umat Islam. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, kita akan lihat nanti, saya akan beri contoh kemungkinan beberapa contoh yang boleh kita lihat bagaimana berlakunya peperangan di antara umat Islam dan orang kafir Quraisy ini kerana disebabkan oleh mereka sendiri. Okay, mungkin itu untuk bahagian pertama. Okay, serahkan balik Dr. Haji. Alhamdulillah, cantik Doktor ulaskan. Tapi bukankah peperangan itu, ayat Quran itu menceritakan supaya Nabi berperang apabila diserang dan bukan menyerang? Okey. Kalau kita perhatikan, ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah SWT untuk berperang kerana adanya serangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita perhatikan, 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah tidak ada peperangan. Kemudian 2 tahun di Madinah tidak berlakunya peperangan. Dan peperangan yang pertama berlaku dalam sejarah umat Islam ialah peperangan ataupun perang Badar.
Dan kalau kita Ya, lihat perang Badar berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. hijrah. Peperangan Badar ini berlaku kerana kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap umat Islam, di mana mereka telah merampas harta umat Islam yang ada di Mekah, kemudian dikumpulkan dan mereka bersepakat untuk dagangkan harta ini, dan Abu Sufyan diberikan tanggungjawab untuk memperdagangkan harta ini di Syam. So apabila Rasulullah SAW mengetahui harta ini dibawa, didagangkan di Syam, dalam perjalanan pulang Abu Sufyan ke Mekah, Nabi Muhammad keluar untuk meminta hak mereka, hak umat Islam. Dan Abu Sufyan telah pun menghantar utusan ke Mekah menyatakan bahawa datang umat Islam untuk menyekat kafilah mereka. Keluarnya Rasulullah SAW bersama dengan umat Islam ini bukan untuk berperang, tetapi sekadar untuk meminta hak mereka. Kemudian apabila Abu Sufyan telah pun berjaya melarikan diri daripada kepungan umat Islam ini ataupun sekatan umat Islam, beliau mengantar mesej ke Mekah bagi tahu mereka telah pun selamat, minta supaya tidak berlakunya peperangan. Namun demikian Abu Jahal, Utbah, Umayyah bertegas untuk berperang, maka berlakulah peperangan Badar. So perang Badar berlaku kerana tindakan mereka sendiri yang bertegas ingin berperang, sedangkan umat Islam sekadar ingin menahan mereka untuk mendapatkan hak harta mereka yang telah pun dirampas. Kita lihat dulu perkara yang kedua, contoh yang kedua, perang Uhud. Perang Uhud berlaku apabila Abu Sufyan bertegas untuk membalas dendam dalam peperangan Badar, kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Peristiwa ini berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Ya? Dan Nabi Muhammad peringkat awal hanya mau bertahan di Madinah saja. Ini menggambarkan bahawa perang Uhud kerana rancangan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk memerangi umat Islam. Peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab berlaku adalah gabungan di antara tentera-tentera kafir Quraisy, suku Arab yang lain bersama dengan beberapa kabilah Yahudi yang telah berjanji dengan Rasulullah SAW untuk bersama mempertahankan negara Madinah. Namun, berlakunya peperangan Ahzab ini apabila umat Islam dikepung selama 30 hari oleh tentera bersekutu. Siapakah yang punya angkara ini? Bukan umat Islam. Peperangan ini disebabkan oleh orang kafir Quraisy. Contoh yang keempat, kita peperangan di antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Sama ada peperangan Khaybar, peperangan Bani Quraizah dan Bani Nadir. Kesemuanya adalah disebabkan oleh pencabulan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap perjanjian ataupun piagam Madinah yang telah mereka meteraikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So peperangan dengan kelompok Yahudi ini kerana pelanggaran janji mereka pada Rasulullah SAW. Ambil contoh bagaimana Bani Nadir diperangi oleh Rasulullah SAW kerana mereka telah membunuh kelompok yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW, dengan umat Islam. So apabila Nabi Muhammad bertemu mereka untuk meminta diat, ya, Huyai bin Adi merancang untuk membunuh Rasulullah SAW dan akhirnya berlakulah peperangan Bani Nadir. Apa yang saya nak gambarkan kat sini, peperangan dengan masyarakat Yahudi adalah disebabkan pencabulan mereka terhadap perjanjian yang telah mereka lakukan dalam piagam Madinah. Yang kelima, penaklukan Kota Mekah. Penaklukan Kota Mekah ini lantaran pencabulan piagam ataupun perjanjian Hudaibiyah yang dimeterikan pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dan pembukaan Kota Mekah ini berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Walaupun peringkat awal Abu Sufyan cuba untuk memujuk Rasulullah SAW agar tidak memerangi ataupun pergi menawan Kota Mekah, namun Rasulullah enggan menerima cadangan Abu Sufyan. Cuma apa yang saya nak tekankan kat sini ialah Abu Sufyan sedar bahawa pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang telah dilakukan di antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy yang akhirnya menyebabkan berlakunya penaklukan Kota Mekah. Dan satu perkara yang hebat sekali dalam penaklukan Kota Mekah ini, apabila umat Islam berjaya menawan Kota Mekah tanpa berlakunya pertumpahan darah, orang kafir Quraisy merasa bimbang ketika itu. Takut sekiranya umat Islam membalas dendam. Mereka ingat lagi peristiwa di mana mereka menangkap dan menyiksa umat Islam di awal dakwah. Mereka bimbang sekiranya ada di kalangan umat Islam yang membalas dendam. Rasulullah membalas dendam. Sebaliknya Rasulullah berkata, "Idhabu wa antumut tulaqa." Pergilah kamu semua bebas. Seandainya Nabi Muhammad memang menggalakkan pembunuhan, inilah waktu yang paling baik untuk Nabi membalas dendam.
Namun demikian tidak berlaku pembalasan dendam ataupun Nabi tidak balas dendam. Bahkan Nabi berkata, idhabu wa antum tulaqah. Contoh yang keenam yang saya boleh bagi ialah dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ialah ketakutan kerajaan Byzantine yang berada di Syam terhadap perkembangan Islam. Setelah umat Islam menang peperangan demi peperangan, kemudian penaklukan Kota Mekah, mereka telah mengatur strategi untuk memerangi umat Islam. Mereka menyediakan 100,000 bala tentera dan Nabi Muhammad menyediakan lebih kurang 30,000 bala tentera untuk berhadapan dengan tentera Byzantine dalam peperangan Tabuk. Apa yang saya nak gambarkan di sini adalah peperangan Tabuk ini berlaku kerana apa yang dilakukan ataupun peperangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, bukan disebabkan oleh umat Islam itu sendiri. Kalau kita lihat apa yang saya jelaskan, semua peperangan ini tidak dimulakan oleh orang Islam, bahkan dilakukan oleh orang kafir itu sendiri. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Contoh untuk peperangan Kota Mekah, betulkah tentera Nabi Muhammad mempunyai 100,000 askar? Untuk ya, teruskan, Doktor. Bilangan tentera ini ada perbezaan pendapat lah berapa jumlahnya. Cuma saya tidak mau pergi ke arah itu. Cuma yang saya nak gambarkan kat sini ialah apa yang relevan dengan tajuk kita, bahawa peperangan yang berlaku di antara umat Islam dan orang kafir bukan disebabkan oleh umat Islam itu sendiri, tetapi lebih pada pencabulan dan juga perancangan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan juga musuh-musuh Islam yang merancang untuk melakukan peperangan, bukan disebabkan oleh umat Islam itu sendiri. Ya. Masya Allah. Bagaimana pula dengan Jesus? Adakah ada kisah-kisah peperangan? Okey. Bagaimana pula tentang ajaran agama Kristian yang selama ini mereka dakwa bahawa Jesus datang untuk mengajak kepada kedamaian, bukan berlakunya peperangan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebelum saya ulas tentang apa yang dibawa oleh Jesus dan apa yang dijelaskan dalam Bible, saya ulas sedikit tentang etika peperangan dalam Islam. Walaupun Islam menghalalkan ataupun memerintahkan jihad peperangan, namun demikian Rasulullah SAW memberikan etika dalam peperangan. Ya, kita lihat Rasulullah SAW ketika mana menghantar bala tentera untuk berperang, Rasulullah berpesan, pertamanya jangan membunuh wanita dan kanak-kanak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya ringkaskan sebab masih pendek. Yang kedua, larangan untuk melakukan muslah. Muslah ini ialah menyeksa mayat yang dah mati, jangan dipotong hidungnya, jangan dipotong telinga, jangan diseksa walaupun dia telah meninggal dunia. Larangan untuk membunuh orang tua, larangan untuk membunuh orang yang berada di rumah ibadat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana larangan-larangan ini telah pun dijelaskan. Saya tak baca hadis ni detail untuk jimatkan masa. Yang kelima, larangan untuk membunuh ternakan dan merosakkan tanaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang keenam, larangan untuk membunuh orang yang tidak turut serta dalam medan perang. Yang ketujuh, larangan untuk membunuh pendeta yang berada di rumah ibadat. Wala taqtulu ashabas sawami'. Janganlah kamu bunuh orang yang berada di rumah-rumah ibadat, pendeta-pendeta yang berada di rumah ibadat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ke-8, larangan untuk menghancurkan bangunan-bangunan, kemudahan awam dan rumah ibadat. Seperti mana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Sampailah penghujung ayat ini menyatakan bahawa larangan untuk merosakkan rumah-rumah ibadat. Ya. Yang ke-9, larangan untuk membunuh orang yang telah mengucap. Hadis riwayat dalam Bukhari dan Muslim, di mana ketika mana Usamah nak membunuh seorang Muslim, seorang musuh Islam dalam peperangan, tiba-tiba orang itu mengucap, lalu dibunuh. Kemudian peristiwa ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tegur Usamah, "Ya Usamah, lima qatal tahu? Kenapa kamu bunuh dia?" Lalu Usamah menjawab, "Innahu qala hadhil kalimah khaufan min sayfi." Dia mengucap kalimah syahadah kerana takut dengan pedang.
Lalu Rasulullah SAW menjelaskan pada Usamah, asyaqaqta sadrahu hatta tara ma fi qalbi. Wahai Usamah, apakah kamu telah belah dadanya hingga kamu boleh tahu apa yang ada dalam hatinya? Dia mengucap kerana takut pada pedang ataupun kerana Allah SWT. Lalu Rasulullah tegur Usamah, kenapa kamu bunuh dia? So nak gambarkan hadis ini, Rasulullah melarang untuk membunuh orang yang telah pun mengucap syahadah apabila di saat dia nak dibunuh. Yang ke-10, sekiranya musuh menyerah tidak boleh dibunuh. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 192 hingga ayat 193. Larangan untuk membunuh mereka yang menyerah diri. Ini di antara gambaran yang boleh kita lihat bagaimana etika peperangan dalam Islam. Untuk makluman semua, Islam satu-satunya agama di dunia ini yang mempunyai etika perang yang cukup tersusun rapi. Sama ada pada hadis Nabi dan juga Al-Quran. Tidak ada mana-mana agama di dunia yang mempunyai etika seperti ini. So persoalan kembali, sejauh mana kebenaran? Jesus datang membawa kedamaian. Sejauh mana kebenaran dakwaan bahawa Jesus datang membawa kedamaian? Apakah benar dakwaan orang Kristian bahawa dalam Bible tidak ada ayat yang menganjurkan peperangan? Bahawa Jesus hanya datang untuk mengajak kepada kedamaian? Saya bawa kepada tuan-tuan berapa ayat dalam Bible di mana Jesus mengajak manusia dalam berperang. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Matthew chapter yang ke-10 ayat 34 hingga 36. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. Jangan kamu sangkakan aku datang untuk membawa kedamaian di muka bumi. I did not come to bring peace but a sword. Aku datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi membawa pedang, yakni peperangan. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemy will be the member of his own household. Ayat ini dalam Matthew cukup jelas menyatakan bahawa Jesus datang bukan untuk membawa kedamaian. Bahkan kedatangan dia akan menyebabkan pergaduhan di antara anak lelaki dengan bapanya, anak wanita dengan ibunya, menantu dengan mertuanya. Bahkan dijelaskan bahawa musuh seorang itu ada di dalam keluarga dia sendiri. Ini dalam Matthew. Ayat yang hampir sama juga ada dijelaskan dalam Luke chapter yang ke-12 ayat 51, ya. Luke chapter 12 ayat 51. Do you suppose that I come to bring peace to the world? Apakah kamu menyangkakan bahawa aku datang untuk membawa kedamaian di muka bumi? Tidak. Aku katakan padamu, aku datang bukan membawa kedamaian melainkan pedang, yakni perang. So ayat ini cukup jelas bahawa Jesus juga menganjurkan peperangan. Dan perkara ini termaktub dalam Bible, dalam Matthew, dalam kalau tadi kita dalam Matthew, dalam Luke, dan kita lihat dalam Luke juga ada satu ayat yang lain. I come to set the earth on fire. Aku datang untuk melemparkan api ke muka bumi ini. And how I wish it were already kindled. Dan api itu, dan betapa aku mengharapkan bahawa api perang itu telah pun menyala. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam Luke chapter 12 ayat yang ke-49. Dan dalam sejarah kita lihat perang salib. Contohnya di Bosnia, di Chechnya, di Kepulauan Maluku, di Ambon, bagaimana orang Kristian membantai umat Islam, pembunuhan yang dilakukan begitu kejam terhadap umat Islam. Ini dalam New Testament. Bagaimana pula dalam Old Testament? Dalam Old Testament ada dijelaskan, ya. Saya bacakan dalam bahasa Melayu supaya jimatkan masa. Dalam Joshua, ini dalam Old Testament, dalam Joshua chapter yang ke-6 ayat 21, mereka menumpaskan dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di kota.
baik lelaki maupun perempuan, baik muda maupun tua, mereka juga membunuh lembu, biri-biri dan keledai. Perhatikan, cerita dalam Bible ini, mereka membunuh lelaki dan wanita, tua muda, binatang-binatang pun mereka bunuh. Perhatikan etika perang dengan etika perang dalam umat Islam, ya. Apa yang dilakukan oleh orang Kristian dengan etika perang dalam Islam. Boleh lihat juga dalam Deuteronomy chapter yang ke-20 ayat yang ke-16, ya. Saya bacakan ayatnya, tetapi dari kota-kota bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah engkau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan engkau tumpaskan sama sekali. Iaitu orang Hitis, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yabus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Cuba perhatikan kat sini. Bunuh semua. Jangan sampai ada yang bernafas, semua kelompok manusia ini. Sama ada Heti, Amori, Kanaan, Ferisi, Hewi dan sebagainya. Tak kira kanak-kanak, dewasa, tua, muda, lelaki dan wanita, semua diperintahkan untuk dibunuh. Subhanallah. Lihat 1 Samuel, ya. Jadi pergilah sekarang, katakanlah kepada orang Amalek, tumpaskan segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, lelaki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, biri-biri, unta maupun keledai, semuanya diperintahkan untuk dibunuh. Subhanallah. Kalau kita perhatikan ayat ini cukup jelas, sama ada dalam Old Testament maupun dalam New Testament. Arahan perang ada dalam Bible. Bukan itu sahaja, bukan hanya arahan perang ada dalam Bible, bahkan etika perang itu tidak diamalkan seperti mana yang ada dalam Islam. Diperintahkan untuk membunuh lelaki dan wanita, anak-anak dan dewasa, orang tua dan orang muda, hatta binatang ternakan juga diperintahkan untuk dibunuh. Dan kalau kita lihat dalam lipatan sejarah, ya, dalam lipatan sejarah lebih kurang 200,000 umat Islam di Bosnia telah pun dibunuh. Puluhan ribu umat Islam di Kosovo dibunuh. Ya. Ribuan Muslim di Chechnya, ribuan Muslim di Ambon dibantai dan dibunuh oleh orang Kristian. Jadi sejauh mana kebenaran dakwaan kamu yang menyatakan bahawa Kristian datang ataupun Jesus datang untuk membawa kedamaian? Sedangkan ayat-ayat dalam Bible cukup jelas bahawa adanya perintah perang. Yang kedua, peperangan itu tidak beretika seperti mana etika perang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah jawapan yang dapat saya berikan, Tuan Haji. Silakan balik pada Tuan. Nampak jelas lah, kita kena kaji dan baca Bible supaya kita pun tak tertipu dengan apa yang disebut oleh pihak tertentu, ya. Masya Allah, bagus huraian tersebut. Kembali pada isu Nabi Muhammad tadi, adakah Nabi Muhammad hanya menjatuhkan hukum rejam, sedangkan Jesus tidak menjatuhkan hukum apa-apa? Ini ada satu lagi soalan-soalan yang juga merangkap kita untuk menjawabnya. Boleh Doktor huraikan sikit? Okey, terima kasih Tuan Ji. Soalan ni saya juga pernah ditanya soalan seperti ini. Soalannya lebih kurang berbunyi inilah. Nabi kamu Muhammad diutuskan sebagai penghukum, menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Contohnya Nabi Muhammad pernah menghukum rejam pada Maiz kerana perzinahan, dan Nabi Muhammad telah menjatuhkan hukum potong tangan kepada orang yang mencuri. Sedangkan Jesus memaafkan orang ramai, orang yang bersalah dimaafkan. Jadi Nabi Muhammad, Nabi kamu suka menjatuhkan hukuman, sedangkan Jesus memaafkan orang yang bersalah. Sekiranya kita di sekolah dahulu ada 2 guru disiplin. Satu guru, sekiranya ada anak murid yang melakukan kesalahan, terus dihukum. Satu guru lagi, sekiranya anak murid melakukan kesalahan, diberikan seling, dipuja, diajar, dididik. Mana satu yang kamu suka? Guru yang menghukum ataupun guru yang mendidik dan memujuk kamu? Rata-rata orang akan jawab, guru yang mendidik dan membimbing saya itulah yang saya suka. Kalau itu, ikutlah ajaran Jesus. Jesus ajak pada memberikan kemaafan. Sedangkan Nabi Muhammad, Nabi kamu, mengajak kepada
menjatuhkan hukuman, memberikan hukuman pada orang yang bersalah. Jadi siapakah yang kita nak ikut? Sejauh manakah dakwaan ini benar? Tuan-tuan, puan sekalian ya, selalunya orang Kristian akan mengambil beberapa contoh ayat Quran tentang ayat hudud, hadis tentang rejam, potong tangan, nak gambarkan kejamnya Islam, hukum pancung, hukum potong tangan. Sedangkan Jesus, mereka memetik ayat dalam John chapter yang ke-7 hingga yang ke-11 ya. Chapter yang ke-7, Syarah Cerita yang ke-8 ayat 7 hingga 11. Okey, di mana disebutkan Jesus said, kisah ini diceritakan bagaimana ada seorang wanita yang ditangkap kerana berzina. Jadi orang Farisi membawa mereka pada Jesus dan orang ramai minta supaya dijatuhkan hukuman. Lalu Jesus berkata, ini tuntutan orang Farisi yang minta sebenarnya untuk memerangkap Jesus kononnya. Sesama ada nak ikut hukum Taurat ataupun nak lepaskan wanita ini. Lalu dalam ayat ini ceritakan bahawa siapakah di kalangan kamu yang tidak pernah melakukan dosa, dialah yang pertama untuk merejam wanita ini. Lalu seorang demi seorang pergi meninggalkan wanita itu, dan akhirnya wanita itu tidak direjam. Lalu Jesus berkata, I don't condemn you either. Go, but do not sin again. Aku tidak akan menghukum kamu, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Ayat ini selalu digunakan oleh orang Kristian menjadi hujah bahawa Jesus memberikan kemaafan kepada orang ramai. Namun satu perkara yang menarik tuan-tuan, perkara ini dibincangkan di kalangan para scholar Kristian bahawa ayat John chapter 7 ayat 53 hingga chapter 8 ayat 11 adalah tambahan dalam Bible. Ia sebenarnya tidak wujud sebelum ini. Bahawa dalam original teks bahasa Greek kuno ataupun yang awal, ayat ini tidak ada. Berarti ayat ini adalah merupakan satu pemalsuan yang ditambah dalam Bible yang baru untuk menggambarkan bahawa Jesus ini memberikan kemaafan pada orang yang bersalah. Itu poin yang pertama yang saya nak tekankan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan sekalian, banyak ayat-ayat dalam Bible yang didakwa oleh scholar Kristian itu sendiri yang menyatakan ialah merupakan tambahan. Sebagai contoh tadi dalam John, contoh yang lain dalam Mark. Dalam Mark chapter yang ke-16 ayat 9 hingga ayat 20 itu dalam teks awal Bible yang awal tidak wujud, tetapi dalam Bible yang kemudian ia wujud. Sebab itulah ramai sekolah Kristian menyatakan, hatta Bud Ehrman menyatakan bahawa ayat ini adalah merupakan tambahan yang baru dalam Bible yang sebelum ini tidak wujud. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, tentang hukum hakam dalam Islam. Kita tidak nafikan Nabi Muhammad pernah menjatuhkan hukum rejam pada Maiz. Kita tidak menafikan bahawa Nabi Muhammad pernah menjatuhkan hukum potong tangan pada orang yang mencuri. Namun, perlu kita fahami apakah tujuan syariat dan perundangan dalam mana-mana agama ataupun dunia. Perundangan yang pertama, adanya perundangan adalah untuk menjaga kedamaian supaya orang mengikut peraturan, dan negara akan aman sekiranya orang ikut peraturan. Cuba bayangkan, kalau kita memandu kereta, semua orang mandu kereta ikut kehendak sendiri, tak ikut peraturan, maka akan berlakulah pelanggaran ataupun aksiden di sana sini. Namun demikian, sekiranya setiap orang ikut peraturan dengan betul, kadar aksiden akan dapat dikurangkan. Demikian jugalah peraturan dalam agama, perundangan dalam agama perlu ada supaya adanya kedamaian hidup kita beragama. This number one. Peraturan adalah untuk menjaga kedamaian. Yang kedua, hukuman diberikan ke atas mereka yang melakukan pelanggaran kepada undang-undang. Jadi kalau kita tidak melanggar undang-undang, kenapa ada masalah tentang peraturan dan perundangan? Kita ikut peraturan. Jadi tidak perlu kita bimbang. Yang jadi masalah ialah orang yang melanggar pada peraturan ini. Jadi peraturan dan perundangan diberikan adalah untuk ataupun hukuman diberikan kepada mereka yang melanggar undang-undang atau peraturan. Yang ketiga, peraturan dan hukuman bukanlah untuk diberikan kepada mereka yang tidak bersalah. Peraturan hukuman ini adalah untuk diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang. Yang keempat,
adanya peraturan dan sistem ini adalah menggambarkan Islam adalah agama yang sempurna. Ya, kita bukan hanya hubungan ritual dengan Allah SWT, tetapi adanya hubungan sesama manusia, peraturan sama manusia. Sebab itulah dalam surah Al-Maidah ayat yang ayat yang ketiga, Allah SWT telah pun menjelaskan bahawa Islam adalah cara hidup kita yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku ke atasmu dan aku rada Islam itu sebagai agamamu. Abu Ala Al-Maududi dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Islam sebagai way of life, ya. Wa raditu lakumul Islam madina, aku rada Islam sebagai agamamu, sebagai cara hidup. So, adanya peraturan yang lengkap dalam Islam menggambarkan kesyumulan, kesempurnaan Islam. Sebab itulah sistem-sistem Islam ini merangkupi sistem ibadat dalam Islam, sistem muamalat, sistem munakahat, sistem sosial, sistem siasat ataupun politik, sistem jenayah, pengadilan, pentadbiran yang menggambarkan kesempurnaan Islam. Sebab itulah ketika mana orang Yahudi ada memperlekehkan umat Islam, apakah Nabi kamu mengajar kamu masuk tandas? Soalan itu hanya memperlekehkan. Bagaimana Nabi ajar orang masuk tandas? Lalu dia oleh sahabat, ya benar. Bahkan semua perkara Nabi ajar, bukan hanya masuk tandas. Islam adalah agama yang sempurna. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia, bahkan hubungan kita dengan alam ini juga diajar oleh Allah SWT, menggambarkan sempurnanya Islam itu. Jadi sistem peraturan yang diberikan oleh Allah SWT adalah untuk memastikan berlakunya kedamaian yang ada dalam masyarakat bila kita hidup bersama. Tuan Haji. Alhamdulillah, nampak jelas lah apa yang diterangkan oleh doktor tadi. Bagaimana dengan Jesus tadi? Adakah dia tidak menjalankan apa-apa undang-undang? Okey, kalau kita kembali kepada ajaran agama Kristian, Nabi Isa alaihissalam ataupun Jesus berdakwah lebih kurang hanya 3 tahun saja. Dan Jesus tidak pernah menjadi pemimpin negara. Jesus tidak pernah menjadi pemimpin perang, tidak pernah menjadi jenderal perang. Berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah menjadi pemimpin negara, Nabi Muhammad pernah menjadi pemimpin perang. Sebab itulah saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Sibai dalam sejarah buku sejarah Nabi Muhammad SAW, Durus wa Ibar. Beliau menyatakan bahawa sejarah hidup Nabi Muhammad yang lengkap ini menjadi contoh yang sempurna bagi umat Islam. Nabi Isa tidak boleh menjadi contoh sebagai seorang pemimpin sebab dia tidak pernah menjadi pemimpin negara. Nabi Isa tak boleh menjadi contoh sebagai panglima perang sebab dia tidak pernah memimpin perang. Nabi Isa tidak boleh menjadi pemimpin yang baik sebagai seorang atuk, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebab tidak digambarkan dalam agama Kristian Jesus pernah berkahwin atau punya cucu. Walaupun saya pernah yakin banyak dalil-dalil dalam Bible menyatakan bahawa Jesus berkahwin dan ada isterinya. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang perkahwinan Jesus dalam waktu yang lain. Walaupun ramai orang Kristian deny perkara ini, tetapi ada beberapa ayat dalam Bible yang menjelaskan bahawa Jesus telah pun berkahwin. Jadi, apakah Jesus tidak menjatuhkan hukuman? Dan Jesus hanya mengajak manusia ataupun memaafkan orang yang bersalah? Sebenarnya banyak contoh-contoh ayat dalam Bible yang saya boleh petik bagaimana Jesus sendiri menjatuhkan hukuman. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Luke chapter yang ke-19 ayat 27 hingga 28 di mana Jesus memerintahkan hukum bunuh kepada mereka yang engkar kepada dakwah beliau, ya. Kita lihat dalam ayat ini di mana Jesus menyatakan, now as for those enemies of mine,
who did not want me to be their king, bring them here and kill them in my presence. Akan tetapi semua seteruku, musuh-musuhku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari dan bunuh mereka di hadapan mataku. Nampak? Ada ayat dalam Bible yang mengarahkan untuk membunuh mereka yang memerangi ataupun menjadi musuh kepada ajaran Jesus. Dalam Leviticus ada ayat tentang hukum bunuh. Saya petik ayat ini, saya bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu untuk menjimatkan masa. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Leviticus chapter 20 ayat yang ke-10 hingga 12. Apabila seorang lelaki berzina dengan isteri orang lain, yakni berzina dengan isteri sama manusia, pasti kedua-duanya dihukum mati, baik lelaki maupun perempuan yang berzina. So ayat ni secara jelas adanya hukum bunuh terhadap orang yang berzina. If a man who has intercourse with another one of his father's wife, sekiranya seorang lelaki berzina, tidur dengan isteri ayahnya, maka hukumannya juga adalah hukum bunuh. Sekiranya seorang lelaki berzina dengan menantu perempuannya, maka hukumnya juga adalah hukum bunuh. So ketiga-tiga ayat ni menjelaskan hukum bunuh terhadap mereka yang berzina, sama ada berzina dengan isteri orang, berzina dengan isteri ayahnya, berzina dengan menantunya. Jadi ayat ini termaktub dalam Leviticus chapter yang ke-20, ayat yang ke-10 hingga ayat ke-12 yang dijelaskan bahawa hukum bunuh terhadap mereka yang berzina. Dalam Deuteronomy chapter yang ke-22, ayat yang ke-22 juga menjelaskan bahawa apabila seorang didapati tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka kedua-duanya mesti dijatuhkan hukum bunuh. Okey. Kita perhatikan ini tentang hukum zina. Kita lihat pula tentang pelaku homoseks dan lesbianism. Apakah Bible ada menjelaskan tentang homoseks dan lesbianism? Walaupun ada, saya dapati ada beberapa padri yang cuba deny tidak ada ayat tentang homoseksual ataupun tentang lesbianism ini dalam Bible. Namun secara jelas ia termaktub dalam Leviticus chapter yang ke-18 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. No man is to have sexual relation with another man. God hates that. Mana-mana lelaki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan lelaki yang lain. Apakah tafsiran yang lain yang boleh kita berikan hubungan seks lelaki dengan lelaki selain homoseksual? Ini menggambarkan bahawa Bible juga mengharamkan hubungan seks dengan sesama jenis. Bahkan dijelaskan God hates that. Tuhan benci perbuatan tersebut. Dalam ayat berikutnya disebutkan no man or woman is to have sexual relation with animal. Mana-mana lelaki ataupun wanita tidak boleh melakukan hubungan seks dengan binatang yang banyak dibentangkan di mana adanya hubungan seks di antara manusia dengan anjing dan sebagainya. Ini banyak dilakukan di barat. So ayat ini menjelaskan perbuatan jahat ini menajiskan kamu. So dalam Leviticus ini secara jelas menyatakan bahawa Bible mengharamkan perbuatan homoseksual dan lesbianism. Tadi dalam Leviticus chapter 18 ayat 22. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam Leviticus chapter yang ke-20 ayat yang ke-13. Ya. Di mana ayat ini juga menjelaskan if a man has sexual relation with another man, they have done a disgusting thing and both shall be put to death and they are responsible for their own death. Mana-mana lelaki yang melakukan hubungan seks dengan
lelaki lain, they have done a disgusting thing. Mereka telah melakukan perbuatan yang terkutuk, yang keji. Yeah? And both shall be put to death, dan kedua-duanya mesti jatuhkan hukum bunuh. They are responsible for their own death. Mereka bertanggungjawab terhadap kematian mereka sendiri. Yeah? Banyak contoh-contoh yang boleh saya berikan. Cukuplah sekadar ini, di mana ayat-ayat dalam Bible menyatakan hukum bunuh terhadap mereka yang melakukan perzinahan dan seksual, lesbianism ataupun homoseksual. Yang keempat, hukum bunuh terhadap mereka yang menghina ayah dan ibu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Leviticus chapter yang ke-9. Apabila ada seorang yang mengutuk ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. So ayat ni hukum bunuh pada mereka yang menghina ayah dan ibunya. Yang kelima, hukum bunuh terhadap kes penculikan orang yang menculik. Whoever steal a man and sell him, and anyone found him in possession of him shall be put to death. Mana-mana orang yang menculik orang mesti dihukum mati. Sama ada orang itu sudah dijual ataupun masih ada di rumahnya, sekiranya ini didapati berlaku, maka hukumannya ialah hukum bunuh. Jadi semua ayat ini secara jelas menyatakan bahawa adanya hukum bunuh terhadap mereka yang melakukan kesalahan dalam Bible. Jadi mengapa persoalan yang timbul? Mengapakah kamu hanya menjelaskan Nabi Muhammad yang menjatuhkan hukuman, sedangkan di dalam Bible secara jelas adanya ayat tentang hukum hakam seperti ini? Yang jadi masalah Tuan Haji, tuan-tuan sekalian, ya, ramai orang Kristian yang tak baca Bible. Lantaran itu mereka tidak mengetahui kandungan kitab mereka sendiri. Mereka hanya mencari seolah-olah gambarkan kesalahan umat Islam untuk hentam Islam, sedangkan apa yang mereka nyatakan itu ada dalam kitab mereka sendiri, tapi mereka tidak mengetahui sebab mereka tidak membaca kitab mereka sendiri. Itu tadi. Relate dengan soalan membaca kitab tu, ada soalan yang ingin mengetahui ayat mana yang menyentuh soal hubungan sejenis tu. Kalau doktor boleh terangkan sikit. Okey, ayat mana yang menyatakan tentang hubung jenis ni ataupun homoseksual ataupun lesbianism, kita boleh rujuk dalam Leviticus dalam Old Testament, ya. Bible terbagi pada dua buku. Yang pertama Old Testament dan New Testament. Dalam Old Testament ada 3 buku. Yang pertama Torah, yang kedua Nabiim, yang ketiga Kutubim. Torah ini yang kita belajar dalam Tauhid, kitab Taurat inilah Torah yang ada di sini. Dan Torah ada 5 buku. Yang pertama Genesis, Kejadian. Yang kedua Exodus, Keluaran. Yang ketiga Leviticus. Yang keempat Numbers, yang kelima Deuteronomy. So ayat tentang hubungan jenis ini ada dalam Leviticus chapter yang ke-18 ayat 22 hingga ayat 23. Begitu juga tuan boleh rujuk dalam Leviticus chapter 20 ayat yang ke-13. Kedua-dua chapter ini, sama ada chapter yang ke-20 ataupun chapter yang ke-18, menjelaskan secara jelas hubungan jenis sesama lelaki ataupun sama wanita. Walaupun ada padri yang cuba deny, menyatakan bahawa the term homosexual is a new term and we cannot put it in the context of Bible. Kita tidak boleh letakkan term homosexual ini dalam Bible sebab ia adalah merupakan satu terminologi yang baru yang tidak sesuai dengan terminologi yang ada dalam Bible. Namun kalau kita perhatikan dalam ayat ini, no man is to have sexual relation with another man. Bila berlakunya hubungan seks sesama lelaki, apakah tafsiran yang boleh kita berikan? Melainkan ialah hubungan homoseks di antara lelaki dengan lelaki. Demikian juga dalam Leviticus chapter yang ke-20 ayat 13, if a man has sexual relation with another man, they have done a disgusting thing. Sekiranya lelaki melakukan hubungan seks dengan lelaki yang lain, ini tidak boleh kita tafsirkan melainkan homoseksual. Lelaki dengan lelaki.
So itu jawapan yang boleh saya berikan, Tuan Haji. Kalau saya boleh ingat kisah Sodom dan Gomara, di mana kisah Nabi Lot mendatangi satu kaum, dan kaum itu cuba untuk merampas malaikat untuk hubungi, kemudian Allah turunkan bala kepada mereka. Okey, doktor. Tapi bagaimana dengan kebanyakan dari mereka mengatakan okey, itu semua dalam perjanjian lama dan mereka tidak mengiktiraf perjanjian lama dan mereka cuma mengiktiraf perjanjian baru. Doktor terangkan, silakan. Okey, ini selalu hujah yang digunakan oleh orang Kristian. Brother, ayat-ayat yang kamu ceritakan ni semua daripada perjanjian lama, and we are not bounded with the Old Testament. Kita hanya ikut perjanjian baru. Sebenarnya pada hakikatnya ramai orang Kristian yang tak tahu yang tidak membaca Bible, tak membaca perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang sebahagian yang saya sebutkan tadi ada dalam perjanjian baru. Walaupun banyak sebahagian besarnya tentang hukum hakam ini ada dalam perjanjian lama ataupun Old Testament. Tapi kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Jesus ataupun Nabi Isa alaihissalam, kita boleh rujuk dalam Matthew chapter yang kelima ayat 17 hingga ayat 19, di mana Jesus menyatakan bahawa think not that I have come to abolish the law or the prophet. Jangan kamu sangkakan aku datang untuk memansuhkan, menafikan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. I have come not to destroy them, but to fulfill them. Aku datang bukan untuk memasukkan kitab ini, bahkan untuk melaksanakan kitab ini. Kemudian dalam ayat ini menjelaskan bahawa aku nak tegaskan pada kamu, till heaven and earth pass, not an iota. Sehinggalah berlakunya kiamat, tidak satu titik pun daripada ajaran kitab-kitab ini akan dinafikan until all will be accomplished, melainkan semuanya akan kulaksanakan. Ini penjelasan Jesus sendiri bahawa kedatangan dia adalah untuk melaksanakan ajaran Taurat dan ajaran kitab-kitab para rasul sebelum Jesus. Tadi saya jelaskan tentang Bible. Bible terbagi pada dua, Old Testament dengan New Testament. Old Testament tadi, yang pertama Taurat, Nabiim dan Kutubim. Manakala New Testament ada 4 buku. Yang pertama Gospel, yang kedua Acts, yang ketiga Letters of Paul, yang keempat Revelation. Gospel inilah yang kita panggil Injil. Injil ada 4 bagi mereka, Matthew, Mark, Luke dan John. Namun demikian, orang Kristian menganggap semua buku ini adalah Bible dan Bible dianggap sebagai kitab suci mereka. So sekiranya kamu menyatakan ia adalah kitab suci kamu, kenapa kamu katakan bahawa we are not bounded with the Old Testament? Kami tidak terikat dengan Old Testament. Sedangkan Jesus sendiri menyatakan bahawa jangan kamu sangkakan aku datang untuk memansuhkan kitab Taurat. Bahkan aku datang untuk melaksanakan kitab Taurat dan kitab para rasul. Begitu juga apa yang termaktub dalam Luke chapter yang ke-16 ayat yang ke-17, di mana Jesus menyatakan bahawa but it is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest detail of the law to be done away with. Tetapi lebih mudah bagi langit dan bumi untuk lenyap daripada satu titik pun ajaran Taurat yang dinafikan. Ini berarti Jesus sendiri bertegas lebih mudah berlakunya kiamat daripada kita menolak ajaran Taurat. Berarti kedatangan Jesus adalah untuk melaksanakan ajaran Injil dan juga kitab Taurat dan juga kitab para rasul yang lain. Dan ini selari dengan ajaran Quran. Dalam surah As-Saff contohnya Allah sebutkan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Ketika mana Nabi Isa bin Maryam berkata pada Bani Israel,
wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat. Aku membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapan kamu. Demikian juga ayat yang Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah, dalam surah An-Nisa, ya. Kedua-dua ni Allah jelaskan, di mana Allah jelaskan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah SWT mengajar Nabi Isa Al-Kitab, Al-Hikmah, At-Taurat dan Al-Injil. 4 kitab ini yang ditekankan oleh Allah SWT, 3 daripadanya Old Testament, iaitu Al-Hikmah, Al-Kitab dan At-Taurat. Al-Kitab ialah Nabiim, Al-Hikmah ialah Kutubim, dan juga Injil. Bererti ayat yang ada dalam Al-Quran ini selari dengan apa yang ada dalam Luke dan juga apa yang ada dalam Matthew, bahawa Jesus datang untuk melaksanakan ajaran Taurat dan juga ajaran kitab para rasul yang diutuskan sebelum Nabi Isa AS. Demikian juga untuk melaksanakan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu sendiri. Jadi bahawa kami tak terikat dengan ajaran Taurat, ajaran Old Testament, bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Jesus itu sendiri yang termaktub dalam Bible. Ya, baik. Kita dah hampir 1 jam. Begitu cepat masa berlalu. Soalan terakhir. Mungkin soalan ini agak berbeza sikit. Kita mempercayai ajaran Nabi Isa, tetapi kita tidak sembah Nabi Isa. Rasa itu perbezaan yang kita kita ada antara kita orang Islam dan orang Kristian. Ada tak apa-apa ayat dalam Bible yang mengurus supaya Jesus mengarahkan sesiapa untuk menyembah, untuk memohon perlindungan darinya? Baik, untuk makluman, dalam agama Kristian ni mereka banyak kelompok, ya, banyak kelompok. Ada kelompok Trinitarian, ada kelompok Unitarian. Kelompok Unitarian, contohnya yang sekarang banyak di Mesir, kelompok Kristian Kopti, betul sekali adalah kelompok Unitarian. Mereka percaya Jesus hanya seorang manusia. Jesus adalah Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Fahaman mereka sama dengan fahaman kita dalam agama Islam. Jesus adalah manusia dan mereka hanya menyembah Tuhan yang Esa. Namun kelompok Trinitarian, terutamanya kelompok Katolik, mereka percaya Jesus adalah Tuhan. Pergeseran berlaku di antara kelompok Unitarian dan Trinitarian ini sejak awal tahun 325 Masihi lagi, ya, selepas perginya Nabi Isa AS. Bagaimana penyelewengan ini berlaku? Penyelewengan ini berlaku sebenarnya apa yang dibawa oleh Paul, dan sebenarnya agama Kristian yang ada sekarang bukan ajaran yang dibawa oleh Jesus. Ajaran agama Kristian, Protestan, Katolik, Ortodoks yang ada sekarang ni adalah ajaran yang dibawa oleh Paul. Siapakah Paul ni? Paul adalah individu yang paling penting yang ada dalam sejarah agama Kristian, ya. Paul adalah musuh ketat pada Nabi Isa asalnya, orang Yahudi, ya, orang Yahudi, dan dia bertanggungjawab untuk menangkap, menyeksa pengikut-pengikut Jesus. Penyelewengan ini berlaku selepas dakwaan orang Kristian perginya ataupun matinya Jesus. Peristiwa pensaliban Jesus, ikut fahaman orang Kristian, apabila Jesus mati di tiang salib, ramai pengikut Jesus yang melarikan diri ke Syria, ke Damsyik. Paul yang cuba untuk menangkap mereka mendapat keizinan daripada ketua imam untuk menjejaki mereka sampai ke Damsyik. Namun dalam perjalanan ini mereka Paul dan teman-temannya telah pun didatangi oleh cahaya pelangit. Saya ada jelaskan beberapa percanggahan dalam peristiwa ini dalam YouTube yang video-video yang saya upload dalam YouTube. Mungkin tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube yang saya jelaskan tentang perbandingan agama dan isu Melayu murtad. Boleh rujuk dalam hashtag Dr. Zaifuddin. Ada beberapa video tentang apakah Trinity ajaran Bible. Bible mendekaskan ajaran Tauhid.
percanggahan dan peristiwa conversion Paul dan bukti yang jelas dalam Bible bahawa Jesus adalah manusia bukan Tuhan, dan banyak ayat-ayat dalam Bible yang menegaskan bahawa Jesus adalah Tuhan. Buku ini saya jelaskan beberapa ayat dalam Bible yang begitu terang dan jelas menyatakan bahawa bahawa Jesus adalah manusia bukan Tuhan. Jadi ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Jesus ada merintahkan orang ramai untuk menyembah beliau, sebenarnya tidak ada ayat dalam Bible. Saya ulang balik kat sini ya. There is no verses in the Holy Bible that Jesus claimed he is God. Ya, sama. Dan tidak ada ayat dalam Bible Jesus memerintahkan orang ramai untuk menyembah beliau sebagai Tuhan. Ayat inilah yang selalu saya nyatakan pada orang Kristian. If you believe that Jesus is God, could you please prove to me any verses from the Holy Bible that Jesus ever claimed he is God? Kalau kamu meyakini Jesus adalah Tuhan, tolong bawa dalil dalam Bible di mana Jesus pernah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan banyak ayat-ayat dalam Bible, mungkin dalam sesi yang lain saya boleh jelaskan, ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan Jesus sebagai Rasul. Banyak ayat Jesus mengaku dia sebagai Nabi, Jesus sebagai Rasul, Jesus sebagai guru ataupun Rabboni, didaskalos dalam bahasa Greek. Dan demikian juga, could you please prove to me any verses from the Holy Bible that Jesus asked people to worship him as God? Bawa mana-mana dalil yang menyatakan bahawa Jesus pernah memerintahkan orang ramai menyembah beliau sebagai Tuhan. Jadi tidak ada ayat dalam Bible, satu benda yang menarik, tidak ada ayat dalam Bible yang menyatakan demikian. Saya petik kata-kata dua orang pemimpin Kristian. Yang pertama Michael Cervantes yang hidup pada kurun ke-16, beliau menyatakan bahawa I have read the Bible from cover to cover and I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku dah baca Bible kulit ke kulit dan aku tak jumpa Trinity dalam Bible. William Canning yang hidup pada kurun ke-16 daripada England, beliau menyatakan bahawa the doctrine of Trinity is not derived from the Holy Bible. Ajaran Trinity tidak diambil daripada Bible. Ya. Okey, Tuan Haji, kat sini ada soalan. Bagaimana ada soalan ya. Soalan terakhir begitu malam ni. Tuan Haji, ada soalan kat sini pada Muhammad Nasir, boleh saya ulas sikit? Bagaimana pula yang menyatakan Quran copy paste daripada Injil? Boleh saya jawab sikit Tuan Haji ya? Ya, silakan. Okey, ini banyak tomahan daripada orang Kristian menyatakan bahawa Quran is nothing but Judeo-Christianity. Quran hanyalah copy paste daripada Bible, sebab banyak cerita-cerita Quran selari dengan Bible. Contohnya kisah Nabi Musa dengan Firaun, kisah para anbiya yang lain, banyak yang selari dengan Bible. Okey, bagaimana kita nak menyanggah perkara ini? Inilah salah satu mukjizat Al-Quran di mana Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang ummi, yang tak tahu baca, tak tahu menulis. Ya, ini menjadi dalil yang cukup kuat. So Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis. Bagaimana kamu mendakwa Nabi Muhammad copy Bible? Ini satu penyelewengan yang cukup jelas. Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis. Ya? Dan Allah jadikan Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis ini boleh menjadi hujah pada kita menolak secara jelas bahawa Nabi Muhammad tidak menciplak Bible. Ya? Kalau Nabi Muhammad tahu membaca, tahu menulis, seorang yang hebat menulis, seorang ahli bahasa, mungkin ada orang boleh kata Muhammad ciplak Bible. Tetapi hakikatnya orang masyarakat Arab ketika itu, zaman turunnya Al-Quran, tahu Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis. Bagaimana Nabi Muhammad boleh membawa ayat-ayat Quran yang cukup hebat? Sebab itulah tomahan mereka menyatakan Al-Quran sebagai, Nabi Muhammad sebagai ahli syair. Mereka sendiri mengakui Muhammad bukan ahli syair. Pendapat itu sendiri tertolak sebab mereka tahu Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis. Yang kedua, Al-Quran adalah daripada Allah SWT. Dan kita percaya Taurat, Injil, Zabur adalah juga daripada Allah SWT. Jadi tidak pelik adanya persamaan cerita-cerita di dalam Bible dan juga Al-Quran. Cumanya Allah sebutkan
Al-Quran muhaimin, Al-Quran menjaga keaslian ini. Sebab itulah walaupun ada cerita-cerita yang sama, tetapi Al-Quran menjelaskan perkara yang benar. Cerita-cerita tentang para anbiya, contohnya cerita tentang Nabi Lut, kita lihat keterlaluan yang begitu teruk yang mereka ceritakan kepada para anbiya mereka. Bagaimana cerita kisah Nabi Lut, kisah seperti mana yang Tuan Haji sebutkan tadi, malaikat nak membinasakan penduduk Sodom dan Gomorrah itu, yang selamat hanya Nabi Lut dan 2 orang anaknya. Bagaimana Bible menceritakan Nabi Lut akhirnya berzina dengan kedua-dua orang anaknya untuk melahirkan generasi seterusnya. Sebab tak ada orang lain, yang ada lelaki seorang dan 2 orang anaknya. Ini satu penyelewengan yang teruk yang berlaku dalam Bible. Sebab tu di dalam Jeremiah chapter yang ke-8, ayat yang ke-8 ada jelaskan, how could you claim that you are the wise man? Bagaimana kamu mendakwa kamu orang yang bijaksana sedangkan kamu mengubah kitab Tuhan, ayat-ayat Tuhan. Dalam Bible sini menjelaskan berlakunya penyelewengan ayat-ayat dalam Bible. Dalam Jeremiah chapter 8 ayat yang ke-8. Jadi dakwaan mereka bahawa Quran hanyalah copy paste daripada Bible jauh menyeleweng pada hakikat yang sebenar. Nabi Muhammad tidak tahu membaca, tak tahu menulis. Yang kedua, tidak pelik adanya persamaan, sebabnya ia adalah daripada sumber yang sama. Sebab itulah kalau kita perhatikan, ketika mana umat Islam berhijrah ke Habsyah, dan setelah Ja'far bin Abi Talib sebagai ketua umat Islam membacakan surah Maryam kepada Najasyi, Najasyi mengambil tongkatnya lalu buat satu garisan. Dan dia berkata, al-farqu baina dinana wa dinakum hadzal khat wa innahu ma jaa min masdarin wahidin. Beza di antara agama kamu Islam dan agama aku Kristian hanyalah garisan ini. Tetapi kedua-dua ini datangnya daripada sumber yang sama, iaitu Allah SWT. Sebab itulah apabila Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Maryam tentang Jesus, Najasyi tersentuh jiwanya. Dan dikala itu Najasyi ingin memeluk agama Islam. Tetapi menteri-menteri ketika itu memberikan amaran pada Najasyi, sekiranya dia masuk Islam akan dibunuh. Tapi akhirnya Najasyi memeluk agama Islam. Ya, Tuan Haji. Masya Allah, banyak benda yang kita discuss malam ni. Kita pun dah sejam lebih. InsyaAllah untuk minggu-minggu akan datang kita akan discuss lagi soalan-soalan lain pula, yang banyak lagi soalan-soalan. Jadi alhamdulillah, Doktor, terima kasih banyak-banyak untuk program malam ni, dan terima kasih juga kepada mereka yang bersama kita pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan berterus untuk soal jawab dengan Dr. Saifuddin ataupun rakan-rakan lain untuk menjawab soalan-soalan yang kadang-kadang merangkap kita orang Islam. Jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita dapat doktor pada malam ini, dan kita tutup kita program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So, kat mana dia nak ni? Oh, sorry. Kita kan? Ini rekod dia masuk sekali dulu. Ya. Dan kita berterus. Alhamdulillah. Okay. So, end